keluar mata air, keluar mata air, maka Maryam menggunakan air itu untuk mandi. Dan sekali dengan mandi itu minumlah. Maknanya Maryam yang melahirkan anak dalam keadaan seorang diri, tidak ada bidan, tidak ada kawan-kawan yang menemani dia, yang bagi semangat pada dia, tentulah berada dalam keadaan yang lemah. Tapi dengan sebab kena air mandi ni, maka dia jadi segar. Di sini ada satu rahsia besar kalau orang pesang. Orang pesang macam orang-orang apa, kalau kita berobat apa, tengok-tengok dia lawang, dia pun jadi tak sedar. Sedar ni kita genji air saja, ambil air genji dia akan sedar lah. Ini di antara kekuatan dan kelebihan yang ada pada badan. Hari ini kita malam ni insya-Allah kita nak belajar satu bab yang lain lagi pula. Bukan sambungan daripada pembincangan kita yang lepas, iaitulah merawat dengan menggunakan telur. Ada orang tanya dah, Nabi ada tak buat macam ni? Jawabnya ulama mengambil wajhud dilalah, maknanya mantuk daripada cerita Nabi Ayub dan juga Maryam tadi. Maknanya kekuatan datang dengan mengenakan penawar kepada seluruh badan. Jadi air jadi penawar kepada seluruh badan. Di sana ada lagi benda-benda lain yang juga menjadi penawar bila kita lomor ke seluruh badan. Apa benda-benda tu? Okay. Di antara benda tu ialah benda-benda yang pelik, yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Umpamanya kita katalah ubi kayu lah, ubi kayu. Ubi kayu ni kita boleh makan. Tiba-tiba kita gali berjumpa ubi kayu, kita tengok dia tu batu. Ubi kayu putih lah. Tapi isi dia kita tak boleh makan sebab batu katakan. Dalam kaedah perubatan, benda ni boleh menjadi obat. Kita boleh simpan, dia boleh menjadi obat. Allah Subhanahu wa taala simpan satu rahsia. Rahsia apa-apa tu kita kena carilah. Allah simpan rahsia pada benda tu, melalui benda tu Allah Taala jadikan pelik. Tu contohlah. Ana ingat contoh dulu. Ni hak sungguh lah, hak orang menega tak kira lah hak sungguh ni. Kelapa dia belah tu, dia bahagian satang tu warna putih. Kita panggil apa? Bukan umbuk. Maknanya yang kelapa lah, yang kita parut, kita pun perah. Yang putih tu ada yang dibuat dari Allah Ta'ala jadikan ada batu. Itu pernah dulu satu butir kelapa, maknanya memang putih tu batu. Dalam 1,000, 10,000 tak ada satu, tak ada sesa jadi gitu. Jaranglah berjumpa. Jadi jarang berjumpa ni dia ada satu rahsia. Satu rahsia, dia boleh neutralkan alam, meneutralkan benda-benda yang negatif. Ini kita bincang kemudian. Jadi kalau kita berjumpa benda-benda yang pelik, misalnya kata buah delima lah. Dalam buah delima warna merah tu kita kekeh tengok batu sungguh. Dalam kaedah perubatan mungkin dia menyimpan satu rahsia. Rahsia ni kita tak tahulah apa benda. Tapi boleh jadi kita akan tahu apabila kita dapat singkap rahsianya itu. Jadi maknanya banyak benda-benda dalam makanan kita, bila kita buka jadi batu. Jadi orang dulu dia simpan. Sebab apa? Dia ambil cerita Nabi Adam AS. Nabi Adam AS, Allah Ta'ala kata boleh makan semua dalam syurga, melainkan pokok ini satu. Dalam banyak-banyak lain-lain molek belaka, ada satu hak tak molek, hak tak boleh makan. Satu tak boleh makan bukan makna dia tak molek. Satu hak tak boleh makan ni Allah buat juga dia. Allah buat juga dia. Jadi, apa tak boleh makan, hak lain boleh makan. Apa pokok ni tidak boleh didekati, hak lain boleh didekati. Maknanya dia ada rahsia lah. Rahsia apa?
Dalam bab itu ulama melihat rahsianya ialah pokok yang dilarang itu kalau dekat pergi makan dia, maka di situ tumbuh nafsu. Nabi Adam alaihissalam pun makan buah itu. Maka hiduplah nafsu dalam diri kita. Okay. Maknanya ada rahsia kat situ. Walaupun nafsu tu benda keji, tapi nak cerita dari sudut rahsia. Rahsia kepada benda yang Allah Ta'ala buat pelik tu dia lain daripada hak lain. Jadi kadang-kadang kita melihat tau. Dalam news tandang tu ada juga hak buruk. Sebab apa gitu Allah Ta'ala buat. Kita beli habis-habis pilih dah. Beli durian ke beli apa-apa buah habis pilih dah. Tapi apa benda yang kita pilih, kita buat balik, kita buka tengok ada juga hak dok molek. Sebab apa? Ini merupakan suatu, ulama tasawuf melihatlah. Ini merupakan suatu ketentuan Allah nak beritahu kepada kita satu perkara. Kita pilih buah mempelang, kita boleh buah durian, habis-habis pilih. Tengok ada juga hak buruk. Nak cerita apa? Nak cerita tentang kelemahan kamu, hei manusia. Ni ikut sudut tasawuf. Ada rahsia. Kamu faham ke kamu tak faham rahsia tu? Itu bergantung kepada level kamu lah. Jadi ulama melihat dalam kita ambil makan buah ni, bila berjumpa buah tu adalah batu, sama ada buah tu sepenuhnya batu ataupun buah tu sebahagian jadi batu. Sebahagian lagi kita boleh makan. Maka yang batu itu orang dulu simpan kerana dia melihat Allah ni buat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Allah Ta'ala buat hak ni tak boleh makan. Apa tak boleh makan? Hak lain boleh makan. Hak tak boleh makan tu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hei Tuhan kami, tidaklah engkau jadikan ini sia-sia. Mesti ada guna dia. Guna untuk apa? Ulama mau berzikir. Zikir dengan amalan masing-masing. Maka benda itu bercakap, memberitahu berlaku inkishafat. Azingnya benda itu mempunyai makna untuk perabatan. Anda buat contoh. Yang kelapa yang putih itulah. Patut orang jual lah. Orang pergi Rusila jual. Orang pergi mana-mana tempat orang ngajar masa zaman dulu tu jual. Jadi orang buat mata cicing. Jadi bila buat mata cicing, orang tak tahu. Sebenarnya satang ni akan basi. Tapi bila letak benda tu, 6 bulan pun satang tak jadi basi. Tapi tak ada lah benda tu. Sekarang nak cari tak jumpa dah. Cerita ni kejadian tu berlaku di tahun 80-an. Sekarang kita nak cari tak ada jual pasar lah, jual kedai. Tapi orang yang faham dia simpan benda tu untuk tujuan maknanya hal-hal kesantanan. Dia dapatlah hasil tak basi, letak dalam satang jadi tak basi. Itu contoh. Walaupun kita letak batu tu, batu maknanya hak kelapa tak ada dalam satang jadi tak basi, itu bukan ada kaitan dengan perabatan kita. Betul lah tak ada kaitan dengan perabatan kita. Anda buat contoh ni untuk nak gambarkan bahawa hak Allah Ta'ala buat pelik itu ada rahsia dia. Kadang-kadang rahsia tu memang menguji kita lah. Macam pokok yang Allah Ta'ala larang Nabi Adam makan tadi. Tapi dalam satu sudut yang lain pula, kalau kita jaga, yang menguji kita tu akan jadi obat, akan bawa kebaikan pula pada kita. Okey, kita buat contoh dalam cerita Nabi Adam tadi. Nabi Adam makan, jadilah tumbuh nafsu. Kalau Nabi Adam tak makan, apa benda ada pada pokok tu? Kalau ni nak rasa kita berfikir, bukan nak suruh kita jadi ragu dah. Jadi satu benda yang maknanya satu benda yang kita kena faham ada kelebihan ialah bila Allah Ta'ala buat satu benda itu pelik, ada tumbuh-tumbuhan yang jadi batu umpamanya, maka dia juga mempunyai nilai perubatan. Sebab apa? Sebabnya ada penyakit yang Allah Ta'ala jadikan penyakit ini punca daripada angin sekitar. Angin sekitar, angin sekeliling kita umpamanya. Ada penyakit yang berpunca daripada magnetik bumi sekeliling rumah kita. Jadi penyakit ni
nak berobat macam mana? Banyak juga orang yang terkena penyakit yang kita perubatan Islam istilahkan dengan nama magnetik tanah sekeliling. Ataupun maknanya angin, hembusan angin sekeliling. Penyakit yang macam ni kita boleh trace dengan zikir lah. Yang mereka itu pergi merawat melalui specialist macam-macam, tak jadi juga. Jadi nak hurai, nak cari obat rahsianya macam mana, bila dibalik kepada benda-benda tadi, kadang-kadang jadi molek. Anda buat contoh ni, santau. Santau ni dia di antara sebab berlaku santau ni adalah kerana kita jalan malang. Kita berjalan malang. Dia santau ni, ilmu orang buat santau zaman dulu, dia letak bisa tu, dia puja, dia kumpul beberapa jenis bisa, dia puja. Masa puja, jin tu pemari. Jadi benda ni hidup. Dia ambil benda tu, buh dalam buluh. Buluh tu jadi maknanya pembelenggu dia lah, penjarakan dia. Tapi benda tu dia macam asak gitu. Dia macam asak ni bila 15 bulan Melayu dia akan jadi macam gepenuh. Bila penuh tuang dia akan buka tudung buluh tadi, sebahagian asak yang telah penuh tu keluar. Dia pun tutup buluh tu, maka asak yang tak keluar daripada buluh tu masuk semula menyurup jadi surup. Yang keluar ni mana yang melempah. Yang keluar ni dia berjalan malam bersama dengan udara bayu malam. Kadang-kadang kita berjalan malam terkena racun yang ada bersama dengan bayu malam itu, kita jadi batuk. Ni nama dia santau. Santau ni bukan santau tuju. Hak santau tuju tu memanglah santau je lah. Hak ni santau yang hidup, maknanya yang kita panggil macam yang santau yang liar lah. Okay. Jadi hak ni. Di samping kita baca ayat tak apalah tu. Tapi di antara rawatan yang berbentuk tabi'i tadi, dia benda-benda pelik macam ni boleh juga menjadi penawar. Cara dia macam mana? Kita ambil benda tu, buh dalam air. Bila kita berbuh dalam air, maka dia mengeluarkan tenaga-tenaga tertentu yang boleh menarik bisa-bisa tertentu. Jadi benda ni kadang-kadang kita dengar orang jual cicing ni. Benda ni batu, kita tak jual apa benda. Sebab apa kita kata segitu? Sebab kita tak faham. Kerana maklumat ini jarang kita perolehi. Jarang kita perolehi. Orang yang faham dia boleh carilah. Dia boleh cari. Kalau ubi tadi, segala bisa yang berkaitan dengan ubi boleh ditawarkan. Segala sihir-sihir yang ada kaitan menggunakan ubi jadi tawar melalui menggunakan bahan-bahan tadi. Okay. Jadi maknanya bahan itu dialihkan kepada seluruh tubuh melalui jalan air mandi. Okay. Kemudian maksudnya benda tu benda duduk sekeliling kita lah. Kita tak jumpa, kadang-kadang jumpa. Okey. Ada satu benda lain lagi yang mempunyai rahsia perubatan yang sangat besar, yang duduk sama dengan kita, tapi kita tidak merasai dia tu berharga sangat. Nama dia telur ayam. Sebab apa? Okay. Binatang yang bersama dengan kita ialah ayam, kucing, burung. Okay. Benda lain macam ular apa semua kita panggil tak bersama lah, benda liar lah. Okay. Dan ganas. Yang bersama dengan kita ni, makna dia ayam, burung, kemudian apa satu lagi? Kucing ni, kita embuh napah, dia isap napah kita. Dia embuh napah, kita isap napah dia. Maknanya, kita bersaudara dengan dia, kita berkongsi kehidupan dengan dia. Maka binatang-binatang ini mempunyai makna yang tertentu. Kucing ni walaupun kita orang agama belajar Nabi suka kepada kucing. Tapi kita kena renung juga bahawa kucing ni dia pergi mana dia akan pacang kecing. Molek tak tabiat tu. Tabiat ni tabiat tak molek.
Jadi bila ada tapi ada molek pada kucing, dia menjadi satu medium yang menyampaikan benda yang tak molek kepada kita. Okey. Maksud ana gini. Maksud ana ialah kucing ni, kita cakap about kucing. Ada orang jahat, tukang sihir. Dia mencari kucing-kucing yang tertentu untuk dia ambil tulang kucing tu untuk dia puja. Ana buat contoh. Ada jenis ilmu, satu ilmu apa yang tak ingat lah. Tapi ilmu jahat lah. Syarat dia ialah dia mesti guna tulang kucing hitam. Menurut cerita dia lah. Kucing hitam ni berbeza dengan kucing-kucing yang lain ialah bila kita maknanya kita bedah dia, ada beberapa bahagian bentuk tulang dia lain daripada tulang kucing biasa. Tulang yang berbeza, tulang dia yang berbeza daripada tulang kucing-kucing yang biasa ni. Sebab berbeza, sebab dia warna hitam, Tuhan buat gitu. Hak beza ni dia ambil dipuja. Diambil dipuja. Bila dia ambil dipuja, jadi syaitan lah. Okay. Seorang manusia yang berniat jahat, sama ada orang tukang puja tadi ke, anak murid dia ke, geng dia ke, apa ke, bila dia nak hantar kejahatannya kepada musuh dia, pada kita lah katakan, boleh jadi kejahatannya itu sampai kepada kita melalui jalan kucing ada masuk dalam rumah. Ni satu benda payah lah. Kita nak kawal payah sebab kucing ni bila sentiasa ada di rumah kita. Kalau kita tak suka ke kucing, kita buang. Kita buang, kita balik, mari pula kucing lain mari menumpang di rumah kita. Jadi tak pernahlah kucing ni dia tak ada di rumah kita. Ada seumur. Di sini ada beberapa maknanya advantage lah yang boleh diambil oleh tukang-tukang sihir. Walau bagaimanapun adalah bila kita baca pending dan sebagainya lagi. Okay lah. Yang kita nak cerita pasal kucing. Pasal kucing maknanya ada cerita dia lah yang boleh kita fahami menarik juga. Okay. Pasal burung gitu juga, pasal ayam. Okay. Ayam ni orang zaman dulu bila nasi lebih, panyo lebih, dia bagi makan kepada ayam dia. Maksudnya sini ialah ayam itu menjadi rakan kongsi kehidupan yang manusia share rezeki. Dah habis kita bagi ke dia. Jadi bila share rezeki, pada ayam itu mempunyai nilai. Maksudnya kalau kita kata manusia tu sifat dia kita kata X, ayam yang menjadi rakan kongsi kehidupan dia tu adalah Y. X dan Y itu adalah lengkap melengkapi antara satu sama lain. Okey. Pada ayam ni, hak paling berharga sekali ialah telur, kerana telur itu boleh menjadikan keluar anak. Ayam ia nak suruh tebik anak melalui jalan telur. Telur tu dianggap sebagai suatu proses yang paling mudah sekali dalam kehidupan ayam. Maksudnya gini, dalam ilmu sihir, di antara benda yang paling molek untuk nak dibuat sihir ialah baby. Okay. Maksudnya, baby ni orang sihir zaman dulu ni, cerita zaman dulu, mungkin hari ni berlaku tak berlaku, tak tahulah, wallahualam. Tapi dia tergantung berlaku dulu. Dia curi baby yang baru dilahirkan oleh sepasang suami isteri, mak sulung, anak ayah sulung, mak sulung. Ayah sulung menikah dengan isteri dia pun anak sulung juga. Sepasang suami isteri sulung ni beranak dapat anak sulung hok masih baru lagi ni dalam 40 ni, dia pergi colek ambil kerak kepala, dia puja-puja, hok ni jadi hati besar. Hati besar. Jadi kalau kita tengok, apa you buat gitu? Boleh tak kalian ambil orang tua? Jawab, dia ilmu sihir tu jawab, nak yang baru melalui kehidupan
Sebab yang baru melalui kehidupan itu dia ada kekuatan-kekuatan magic dan mistik. Macam kita makan kambing kambing dara dengan kambing tua, mana sedap. Contohnya gitulah. Kekuatan nafsu pun gitu juga. Orang baru terbit tu dia ada kekuatan magic yang lebih berbanding dengan orang lama dah hidup. Jadi telur ayam ni adalah merupakan perekat pertama perjalanan ayam itu hidup. Mana ayam tu sebelum dia jadi anak ayam, ia telur dulu. Maka dia mempunyai nilai-nilai magic dan juga nilai untuk mengobati magic. Ini orang tua pemerhatian orang tua zaman dulu. Maknanya ayam lah kita dapat sekali, kita kongsi kehidupan kita dengan dia, sehingga kan hak dah habis kita makan, kita bagi kat dia. Oh, pada benda tu ada nilai perubatan dan juga nilai magic. Nilai magic macam mana? Telur inilah yang menjadi makanan yang disukai oleh Hatu Jemalah. Di antara hak Hatu Jemalah minta telur. Orang pun buat telur kuning. Sebab apa? Sipir magic gitu. Okay. Dalam ilmu perubatan magic, nak berlawang dengan magic saya ni pula, ilmu perubatan. Allah Ta'ala jadikan pada telur itu dapat menarik kekuatan sihir yang ada dalam tubuh. Dia boleh seduk. Seduk masuk dalam dia. Lepas itu kita pecah, baru kita boleh nampak kesan sihir itu. Ini berlaku orang berobat, dia letak telur seluruh tubuh ataupun tempat sakit, dia pecah tubik darah. Sebab apa? Allah buat pada telur itu ada kekuatan seduk sihir, sebagaimana telur itu juga digunakan oleh orang tukang sihir untuk tujuan-tujuan yang seperti itu. Sebab apa? Sebab telur tu kita kira muda, benda yang kehidupan muda. Kehidupan muda macam budak tadi tu, kehidupan muda. Kalau budak tu umur 40 tahun nak colek buat puja-puja tak jadi dah. Okey. Jadi telur ayam mempunyai makna perubatan. Ni anak nak cerita ni, takut orang tanyalah. Sebab apa kita pakai telur ayam, Nabi tak ada pakai apa? Sebabnya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka. Subhanaka tu maha suci engkau ya Allah. Ada rahsia keagungan Allah. Allah Ta'ala buat segala-galanya ada sistem. Benda muda ada menyimpan kuasa magic dan dia digunakan untuk menyembuhkan magic. Allah Ta'ala buat macam tu. Okey. Telur. Jadi anda nak khabar sini bahawa hari ini antara masalah kita berobat orang ialah dia beli telur ayam. Kita berobat dengan telur lah. Ada orang tanya, dah apa benda? Kita nak berobat dengan telur ni penyakit macam mana? Berbeza dengan kita berobat dengan air. Masa Ana belajar tu, Ana tak tanyalah soalan ni pada Tok Guru Ana. Jadi Ana pun tak tahulah jawapan kepada soalan tu apa dia. Sebenarnya, cuma berdasarkan kepada pemerhatian Ana lah. Kita berobat guna air ni, air limau kita belajar tu. Apabila kita merasakan penyakit gangguan ini lebih bersifat api, kita guna air, lawang dia. Tapi kalau kita rasa penyakit ini lebih bersifat tanah, kita guna unsur telur. Apa benda maksud penyakit itu lebih bersifat berunsur lebih bersifat tanah? Apa benda? Kita nak jawab soalan ni, kita kena tanya apa benda jemalang tanah dan sebab apa orang tua menamakan benda tu dengan nama jemalang tanah. Nak cerita kaitan tu. Mana Allah Ta'ala jadikan binatang di atas muka bumi, ayam di atas muka bumi, dia boleh neutralkan balik kejahatan yang terbit daripada kejahatan tanah. Kejahatan yang terbit daripada sisi tanah. Okay. Kejahatan tanah ni apa benda? Orang tua kata jemalang tanah. Apa benda jemalang tanah ni? Kalau kita tanya orang tua, jemalang tanah ni maknanya satu family atu. Satu grup atu. Dah kenapa atu tu diberi nama jemalang tanah macam mana? Nak jawab soalan ni, kita kena belajar pula hadis
Nabi SAW malam Isra' dan Mi'raj. Jadi Nabi berjalan ni, Nabi tengok di belakang ada jin bawa api, ifrit bawa api. Nabi tanya Jibril, apakah itu ya Jibril? Jibril pun jawab, itulah dia ifrit. Dia nak bakar. Jadi adakah engkau suka ya Rasulullah, ya Muhammad, sekiranya aku ajar kepadamu beberapa kalimah yang kalau kamu sebut, yang ini kamu baca, ifrit itu akan tersungkur dan api itu padam. Maksudnya ialah, kalau makna ifrit kejar kita lah malam tu. Malam Isra' Mi'raj tu katalah kita. Dia kejar dang, sepak. Dia sempat ambil kita. Dia sepak sapa tempat kita. Hak cerita Nabi tidak ada sepak-sapa. Jibril ajar, Nabi baca, dia pun tersungkur, api itu padam. Kalaulah dia tidak tersungkur dan api itu tidak padam, apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku ialah kita akan jadi, kalau api itu dia masuk cepat, akan jadi macam orang nak kena rasuk. Rasa panah, rasa nak mengamuk, rasa nak tepik, rasa maknanya nak terkang pada orang, nak kata tu, nak kata ni, nak musnahkan pinggang makuk, nak tendang pitu, nak koyokkan pakaian. Kalau dia mari secara mendadak dengan kasar. Kalau dia mari dengan lemah lembut, kita akan jadi deki, dendang. Jadi Jibril pun ajar pada Nabi, Nabi pun baca. Bila Nabi baca dalam kitab sebut, ifrit itu tersungkur dan api itu padam. Baik. Sekarang kita faham dah. Itu cerita dia berlaku. Dan kalau Nabi tak baca jadi macam mana, kita faham dah. Lepas tu kita nak perhati pula, apa benda yang Nabi baca? Kalau Nabi baca ni ulama sebut Ruqayyah Jibril, nama dia. Na'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatihi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzulu minas sama'i wa ma ya'ruju ilaiha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Jadi doa ni tolong peringat kat Ana. Ana nak tulis lagi sebab Ana belum sempat tulis lagi, nak tulis lagi baru kita boleh share. Ruqayyah Jibril. Doa ni makna apa? Doa ni maknanya Jibril ajar pada Nabi berlindung dengan Allah daripada kejahatan, di antaranya kejahatan apa yang naik langit dan yang turun berlangit, dan kejahatan yang terbit daripada bumi dan yang masuk ke dalam bumi, dan kejahatan malam dan siang, melainkan hak baik-baik. Jadi kita nak tanya sekarang, apa maksud doa ni minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar daripada bumi? Yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar daripada bumi, inilah ada kekuatan-kekuatan tertentu. Mana kekuatan ini kadang-kadang boleh menjelma, dan bila dia menjelma, dia tu ada, dia tu nampak ditengok. Dan bila nampak ditengok, masyarakat Melayu bubuh satu nama yang dipanggil dengan nama Jemalang Tanah. Apa benda Jemalang Tanah tu? Tak tahulah apa benda. Tapi tenaga tu ada. Bila dia menjelma nampak. Bubuh nama Jemalang Tanah. Kalau dia tidak menjelma tak ada. Tak nampak. Dia tak nampak ada tak? Ada. Jadi sifat-sifat tanah itu ada pada dia. Menjadikan kita ni ditimpa mudarat juga. Okay. Jadi benda-benda yang ada unsur kejahatan daripada tanah ni pada pandangan Ana lah, mungkin boleh elok kita rawat dengan menggunakan telur. Menggunakan telur. Jadi macam mana cara nak guna telur ni? Cara nak guna telur ni hak Ana kutip daripada Haji Mak Glugu. Haji Mak Glugu ni, Haji Mak tu imam Masjid Glugu. Haji Mak tu imam Masjid Glugu. Jadi di antara cara dia merawat ialah
dia ambil telur ayam kampung. Maknanya kita nak pergi berabak dengan dia ni, siapa satu perekat, lepas mandi 5 apa semua, dia kata, wak mari telur ayam kampung. Jadi zaman dulu, kita pergi cari rumah-rumah orang lah yang pera ayam kampung. Kau duduk di Kuala Lumpur hari ni, tak tahulah kita nak buat macam mana. Cumanya, cara kita boleh buat hari ni, cara mudah ialah, oleh kerana kedai Aceh ada jual telur ayam kampung, kita pun beli. Kedai Aceh tu pula ambil dari Cina. Cina tu pula, dia pelihara ayam kampung, spesies ayam kampung, tapi bukan cara makan hok lebih, nasi lebih, satang lebih, dah. Makan dedok. Dia ternak macam ayam daging juga, ayam telur juga. Cuma spesies ayam kampung. Dia buat telur. Banyak-banyak dia pun jual. Jadi benda tu betul ke tak betul? Wallahu a'lam. Jadi Haji Mak Imam Masjid Gelogo ni, okay, dia ambil telur, dia tulislah di tiap-tiap telur itu dengan beberapa ayat Al-Quran. Ini mustahak itibak nota ni. Lepas pada tu ambil, maka di lomo pada seluruh tubuh. Contohlah. Contoh ni, tangan ni buah mempelang ni. Contohlah kita kata telur lah. Jadi, kita letak dalam piring. Telur ayam ni kita letak dalam piring. Kita penyek, tekan dia. Sehingga jadi sehancur-hancurnya. Sehancur-hancurnya, maka bersamalah kulit, telur dengan lendir-lendir. Yang putih dan yang kuning itu dah jadi lendir. Kita pun sapu. Daripada sini, sapu kanan, kiri, atas, bawah. Sehingga seluruh badan kita sudah kena dah dengan telur ayam tadi tu. Hak blender ke, dak blender ke, dah kering ke, dak kering ke. Maknanya tapak tangan kita ni, tapak tangan kita pegang telur tu, kita erek habis dah. Siapa celah ketiuk lah, celah kakang lah, pelipak lutut lah, tapak kaki lah, kita erek belaka dah. Kita erek belaka maknanya dikira sudah meratakan telur itu ke seluruh badan. Bila telah meratakan seluruh telur itu ke seluruh badan, itu dipanggil mandi telur. Mandi telur. Jadi tunggulah sehingga kering. Badan tu maknanya 2 minit, 3 minit. Telur dia di badan kering. Kering baru boleh bilas dengan air biasa. Jadi pada masa kita lomo tu, lomo di badan kita tu, ada maknanya kita panggil jing lah, tapi bukan batang tubuh jing tu. Karena kalau ada bekas-bekas maknanya laluan jing ke ataupun dia menyusuk dalam badan ke, jadi gam tak dia telur ni dia gam dia. Gam yang ada pada telur tu isak, jadi keluarlah benda-benda tadi, tenaga buruk tadi melalui poli luar liang-liang lubang peluh kita. Anak saya faham tu. Maka anak nak bagi tahu sekarang ayat apa yang ditulis pada telur. Ada beza lah. Beza ni maknanya mungkin kita boleh pilih lah. Anak bawa beberapa, anak bawa satu daripada kaifiat yang dapat kita simpulkan. Pertama Fatihah. Sebelum tu telur ni kita tulis dengan marker warna merah ataupun dakwah warna merah. Maka Fatihah, mula-mula tulis Fatihah telur pertama. Boleh Boleh? Boleh tak? Clear tak? Clear. Cuma macam mana nak tulis tu Ustaz? Banyak ke tu surah Al-Fatihah tu? Bila kita tulis tu kita bertindih tak apa. Mana kita tunjuk ni. Sekejap.
Okey. Katalah ini telur tau. Ini telur ni. Kita tulis bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan telur kapur ni. Contoh je lah. Okay. Kita tulis bismillahirrahmanirrahim. Okey ni. Ni bila nak tulis ni jadi mana? Ni. Ni ber ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Tulis alhamdulillah. Ana tulis alhamdulillah ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh kerana telur ni dia bulat, maka kita tulis pun jadi bulat dengan alhamdulillah nasta'in alhamdulillah ni. Ni. Ni alik ni. Tapi dia kabur sikit sebab maka tak apa ada dakwah dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tulislah Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai habis. Jadi kadang-kadang sampai ihdinas siratal mustaqim habis bawah. Tak apa bawah ni dah. Bawah ni kita orang Terengganu panggil patak. Terengganu patak telur tu ni. Bila sampai bawah baru ihdinas siratal mustaqim. Patut ada habis lagi. Kita pun boleh naik balik tak apa. Tindih hak tadi tak apa. Tindih pada ayat Ar-Rahmanur-Rahim Maliki yaumiddin. Kita tulis lagi, lapis lagi tindih. Tak apa tindih 2 lapis, 3 lapis, 4 lapis. Hinggalah habis Fatihah tu, habis suci telur. Fatihah. Law nombor 2, ayat kursi. Ataupun kita nak tulis awal Baqarah pun boleh. Ayat telur nombor 2, awal Baqarah. Ayat nombor 3, telur nombor 3, ayat kursi. Telur nombor 4, qala Musa ma jitum bihi sihr. Ayat batas sahih. Ayat nombor 5, telur nombor 5 tau. Telur nombor 5, sayuhzamul jama'u wa yuwalluna ad-dubur. Tak boleh tulis cek laukan boleh tak? Sayuhzamul jama'u wa yuwalluna ad-dubur. Surah Az-Zariyat, tak silap. Papa mau apa ini? Saya banyak lupa. Sayuhzamul jama'u wa yuwalluna ad-dubur. Surah Az-Zariyat. Ya. Okey, jumpa dah. Ayat apa? Surah Al-Qamar. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur ayat 45. Ayat 45, ya. Suratul Qamar ayat 45. Okey, ini telur nombor berapa? 5. Nombor 5. Telur nombor 6. Allahumma inni a'udzubika min syarri syayatin wa nafthihi wa nafthi wa hamazati wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma inni a'udzubika min syarri syayatin wa nafthihi wa nafthihi wa hamazati wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Ana tulis di dalam WhatsApp ni dulu. Dah Pak tulis.
Anak tulis pada WhatsApp ni. Jadi orang-orang alim macam Ustaz lah boleh tolong berbaris. Anak tulis salah depan tu Allahumma. Okey. Jadi tu alim kita macam Ustaz lah macam tu boleh lah tak baris. Allah. Nombor 6 Ruqyah Jibril. Ruqyah Jibril. Okey. Lepas tu anak nak cerita sikit dalam banyak-banyak ubat pakai telur ni. Yang paling khususiat pakai telur ialah yang berkait dengan masalah rumah tangga. Rumah tangga ni panjang cerita dia kan sebab rumah tangga. Anak pusing-pusing dulu mudah pasal rumah tangga ni. Kalau kita tengok dalam cerita Harun dan Marut, cerita sejarah pertama sahih. Allah Ta'ala sebut yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maknanya sihir pertama di antara kemuncak dia ialah memisahkan antara suami dan isteri. Mana betul? Nak cerita kepada kita kerja syaitan ni ialah menggalakkan penzinahan dan juga menggalakkan perceraian, menggalakkan merutuh rumah tangga. Dan yang paling syaitan tak suka ialah perkahwinan bersatu antara makhluk Allah laki dan perempuan di atas kalimah Allah, di atas jalan Allah, maka lahirlah anak, cucu, cicit. Hak ni syaitan paling tak suka sekali. Okey. Sebab apa hak ni paling syaitan tak suka sekali? Syaitan nak suruh rumah tangga pecah, kemudian bercerai, lepas tu berzina. Jangan menikah beranak cucu, jangan. Daripada awal-awal sihir sampai bila-bila pun, hak ni kemuncak yang dia paling sekali. Sebabnya, kasut sikit nak cakap malam ni, minta maaf. Sebabnya, bila berlaku bersama masuk. Apa yang berlaku waktu tu? Waktu tu berlaku macam orang pergi ke Mekah, Tok Haji kucuk Hajarul Aswad. Maknanya, ni selang dalam tu, itu adalah simbolik kepada bersatunya uluhiyah dan rububiyah di dalam tauhid. Maka tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah itu adalah satu, adalah tauhid. Ini pasal apa ni kita tulis dan nota dulu ni. Maksudnya ialah kahwin ni adalah menggambarkan perjalanan kesempurnaan pengabdian diri seorang hamba itu kepada Tuhan dia. Dalam betul. Kita buat contoh lah orang pergi Mekah lah. Dia masuk pada dalam Hajarul Aswad. Maknanya apa tu? Seolahnya kalau katalah Hajarul Aswad tu tauhid uluhiyah, diri dia, kepala dia yang dia masuk dalam Hajarul Aswad tu adalah tauhid uluhiyah. Bersatu dua tu. Kepala duduk dalam Hajarul Aswad. Bersatu dua tu adalah bersatu uluhiyah dan rububiyah di dalam tauhid. Tauhid uluhiyah tu tauhid, tauhid rububiyah pun tauhid. Pada waktu itu dua adalah satu, dua bukan dua.
Dua adalah satu, dua bukan dua, maknanya perjalanan hamba di jalan Tuhannya. Masa tawaf, hamba tawaf keliling Kaabah tu mana satu dah situ. Hamba tawaf keliling Kaabah maknanya hamba ini berpusing-pusing mengelilingi keagungan, kebesaran, kehebatan Allah. Satu dah situ. Tapi takut tak nampak lagi bersatu. Nak bagi jelas lagi. Habis tawaf. Masuk pada dalam Hajarul Aswad. Nampak jelas dah. Bersatu. Satu apa? Percantuman tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah menjadi tauhid. Nak faham benda apa Hajarul Aswad tu? Kucu Hajarul Aswad tu. Dan bersama kita kena mengajilah. Dah tauhid uluhiyah tu apa benda? Tauhid rububiyah tu apa benda? Panjang cerita dia lah. Hak tu dalam pengajian tauhid. Hak tu kita dengar kuliah maghrib lah. Okey. Jadi Nabi Adam alaihissalam, kita cerita Nabi Adam tu maknanya nak kenal diri kita lah. Lepas dia makan buah, masa dalam syurga tu, kita ada sedak syurga. Sedak duduk syurga ni tak ada daging. Wah, belaka. Ni kita kena ingat ni atas dunia. Sesedap-sedap makanan walaupun kata sedap kambing, weh, kita kata dog. Sedap kelas tinggi adalah buah. Durian ke apa ke, dia menyalakan jalan ubudiyah, dia tidak menyalakan jalan kesyaitanan. Bila makan daging, okey. Bila makan buah, Nabi Adam makan buah dalam syurga tadi, masuk nafsu. Step pertama masuk nafsu. Tapi nafsu tu tidak berperanang lagi. Allah Ta'ala buat turun ke bumi. Bila turun ke bumi, Nabi Adam berpisah dengan Hawa ni. Nabi Adam duduk suku, Hawa duduk suku. Sebenarnya Nabi Adam dan Hawa jatuh di Baitul Maqdis, kemudian berjalan pisah. Nak sebenarlah. Walaupun ada ramai orang mengajar kata Nabi Adam jatuh di India. Tak betul tu. Masa berjalan ni nak makan, mula cari daging. Bila mana cari daging, panggang-panggang daging, buat masuk ke mulut yang telah makan buah tadi. Maknanya masuk daging melalui jalan hak nafsu sudah menyala tadi. Masuk nafsu tangga kedua. Pada masuk nafsu tangga kedua, maka lama-lama Adam dan Hawa pun berjumpa di Arafah. Timbul keinginan Nabi Adam nak bersama dengan Hawa. Ni kita kena ingat ni. Masa dalam syurga Nabi Adam tak bersama dengan Hawa. Sebab cerita Nabi Adam dengan Hawa dalam syurga tu sekejap sangat. Ulama kata dia dijadikan selepasa. Lepas tu dia diturunkan. Mana bukan hidup lama dah. Sekejap sangat. Lepas pada jumpa di Arafah ni baru timbul keinginan nak bersama. Yes. Kan kita nak tanya. Keinginan nak bersama ni naluri ke syahwat? Ni kita jawab ke mana lain lah. Jawab mana lain. Bila timbul keinginan nak bersama, sedangkan Nabi Adam talaqqa kalimatin. Dia masa turun tu cabut pakaian roh, dia ambil daun syurga tutup, maka dia pun tutup bahagian-bahagian tertentu badan dia menyesat dah. Maka dia takut kalau dia bersama dengan Hawa, dia langgar. Dia ikut nafsu dia sendiri, langgar perintah Tuhan. Sebagaimana dia pernah langgar perintah Tuhan masa Tuhan larang dia makan buah tadi. Dia pun tanya Tuhan, ya Allah, boleh tak aku nak bersama dengan Hawa? Allah Ta'ala kata tak boleh lagi. Melainkan kamu kena buat beberapa perkara. Buat apa? Tawaf, sa'i, mabit. Maka Nabi Adam mau tawaf. Semua ibadat haji ni, walaupun ramai orang mengajar kata, haji ni kita memperingati syiar Nabi Ibrahim. Tak. Sebenarnya haji itu adalah kita memperingati syiar Nabi Adam, iaitu perintah yang mula-mula mari sebelum daripada mari perintah sembahyang ialah perintah tawaf. Lepas sudah tawaf tu Allah Ta'ala nak uji. Maka Allah Ta'ala suruh Nabi Adam alaihissalam mabit. Mabit maknanya duduk di Muzdalifah atas bukit dalam gelap
angin pun sejuk, dua orang tu je. Ni telajak ke tak telajak? Nak cerita pernikahan apa zinaan tu. Telajak ke tak telajak? Dua orang tu duduk dalam gelap, atas bukit, dalam sejuk pula. Nabi Adam, dia ingat silap dia dan dia tidak mahu lagi mengulangi kesilapan dia. Maka dia berzikir, zikir sampai ke cerah. Itulah sejarah pensyariatan mabit di Muzdalifah. Okey. Lepas habis semua, barulah Allah Ta'ala mengizinkan Nabi Adam bersama dengan Hawa. Makna Nabi Adam diizinkan bersama dengan Hawa itu dalam konteks kita mengerjakan ibadat haji hari ini ialah terbuka patah larang tadi melalui tahallul. Yang mana patah larang tu berlaku dengan sebab ihram. Sekarang terbuka dah. Terbuka maknanya boleh pakai baju biasa. Sebab apa boleh pakai baju biasa? Sebab kita mendahulukan ketaatan kepada Allah, kita membelakangkan keinginan kita nak sama. Nabi Adam tu nak bersama, dia tak belakang. Keinginan dia, ketaatan kepada Allah tu dia letak dulu. Tawaf dulu, mabik dulu. Akhirnya Allah Ta'ala kata, dulu boleh bersama. Bila boleh bersama, nak Hawa beranak lah. Apa yang berlaku semasa bersama? Allah Ta'ala dia cerita dia kuat ni ada dua nama. Yang pertama Allah tu Qawi. Yang kedua Allah itu Qahar. Dalam bahasa Melayu, Qawi makna kuat, Qahar makna kuat, Aziz makna gagah perkasa. Apa beza antara Qawi dengan Qahar? Hak ni kita kena tanya pakar bahasa Arab. Beza antara Qawi dengan Qahar, pakar bahasa Arab jawab, Qahar ni dia jadi zikir kepada orang bersama lah. Sama ni. Kalau mau masalah bersama, zikir dia ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar. Dia tak berzikir ya Qawi, ya Qawi, ya Qawi. Sebab apa? Apa ni beza ya Qawi dengan ya Qahar tu? Qawi ni makna dia, kita tolak, jatuh, kuat ah. Satu cerita. Ataupun kita tarik, benda tu jadi makna telajak mari kuat ah. Satu cerita tolak dengan kuat, tarik dengan kuat. Qahar ni dia sama. Tolak, tarik, tolak, tarik, tolak, tarik, tolak, tarik. Itu digunakan nama Qahar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu cerita Nabi Adam ada cerita naluri. Tapi boleh jadi juga cerita naluri itu menjadi cerita syahwat. Tajuk naluri jadi tajuk syahwat. Boleh berlaku juga. Apa benda yang berlaku pada waktu itu? Menghayati qahar Allah. Menghayati qahar Allah melalui jalannya apa benda? Fizikal berlaku apa benda? Tarik, sorong, tarik, sorong, tarik, sorong. Itu adalah pelajaran yang paling besar sekali dalam kehidupan manusia. Manusia berhubungan dengan Tuhannya, hubungan uluhiyah dan rububiyah. Manusia berhubungan sesama manusia, mesti ada tarik, tolak, tarik, tolak, tarik, tolak. Kita kata ini dalam bahasa mudah, politik yang cerdik mesti politik tarik, surung, tarik, surung, tarik, surung. Sebab kalau tarik, akhirnya binasa juga kita. Ataupun tolak, sama binasa juga kita. Kalau kita lembut sangat ikut, kita akan ditindas. Kita keras sangat, kita akan jadi mangsa terkorban. Ada masa kena tarik, ada masa kena tolak. Itu adalah pelajaran yang paling besar dalam hubungan kita sesama manusia. Politik tarik tali ini adalah merupakan satu hal yang penting. Ia nak mengajar kepada kita mengenali Allah itu Qahar. Jadi maknanya hak Nabi Adam nak tu maknanya sebenarnya adalah menerangkan tentang sistem
sistem hak molek sekali dalam hubungan antara manusia dengan manusia digambarkan dalam bentuk sistem hak molek sekali hak molek sekali dalam hubungan manusia itu dengan pasangan dia. Jadi di sini nyata satu nama Allah Qahar. Maka Qahar itulah yang ditulis pada telur tadi. Ayang merupakan benih kepada ayang lah. Benih kepada ayang ditulis Qahar untuk orang yang mempunyai masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga ni luas sebenarnya. Macam-macam lah. Kalau ada orang tanya Esko Terengganu ke apa benda, kenapa masalah perceraian berlaku di Terengganu gini-gini, dia pun jawab lah. Dia jawab ada jawapan dia seolahnya macam gitu lelaki ni tak ada pitih itu sebab berlaku perceraian. Kadang sebab tak logik pun. Sebab begitu begini saja berlaku perceraian. Kalau kita renung sebenarnya berlaku perceraian punca daripada ada masalah itulah masalah bersama. Masalah bersama maksudnya obat dia ialah dengan menghayati Allah itu Qahar. Allah itu Qahar. Allah itu Maha Perkasa. Perkasa macam mana? Bijaksana dalam tarik dan sorong dalam setiap aktiviti kehidupan manusia. Baru jadi kena cara molek. Jadi Qahar ditulis pada telur untuk mengobati masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga ni banyaklah, kita akan ambil masa yang lain pula untuk bincang. Masalah rumah tangga berpunca daripada mistik, berpunca daripada jin-jin ni. Dia bawa kepada bab-bab yang lain. Tapi dalam buku sains sosial ke, sains psikologi ke, dia tak bincang bab-bab jin ni. Sebenarnya dia berpunca daripada benda tu. Sebab apa? Kerana cerita rumah tangga ni cerita harut dengan marut. Jadi mesti kalau kita renung balik, mesti akhirnya kita akan berjumpa masalahnya duduk situ. Jadi sayang dia apa dia? Jadi sayang dia mengenali Allah itu Qahar. Jadi Tok Guana dalam bab mengobati rumah tangga ni dia suruh tulislah di satu telur tadi Qahar. Kita potonglah mana-mana ayat. Contohnya ayat nombor 7 katakan kita tulis dengan perkataan Qahar. Ya Qahar la ilaha illallahul wahidul Qahar. Jadi cukuplah 7 butir telur itu telah ditulis dengan ayat-ayat yang tertentu. Jadi kita bubuh dalam makuk, kita berpecek, sampai acur lebur. Lepas tu kita pelomor di badan kita. Itu yang nak belajar lah. Orang Wahabi tak setuju. Orang Wahabi tak setuju sebab dia kata kita tulis ayat Quran. Lepas tu kita pun lesek-lesek di badan kita. Telur tu, kita lesek di badan kita, letak tapak kaki dan sebagainya lagi. Orang Wahabi tak setujulah. Jadi kalau orang dia tidak setuju ni, dia boleh kemukakan satu penyelesaian yang lain, tapi penyelesaian itu boleh settle masalah. Kalau dia tak setuju, lepas tu dia tidak boleh menyelesaikan masalah, tak selesai semua masalah. Ataupun dia tak setuju, dia boleh kemukakan satu cara, tapi caranya tak jadi juga, tak selesai juga masalah. Jadi orang-orang tasawuf dulu ni, dia menemui kaedah ini kerana dia pegang pada satu fakta, iaitu sahih kalah dengan kalimah Allah. Bila sahih kalah dengan kalimah Allah, dan kalau sahih duduk kaki macam mana? Ni sahih duduk. Dia contoh masalah rumah tangga ni. Masalah rumah tangga di antara tempat di sahih, di kunci sahih ni, ialah sini. Ni. Anda banyak kali cerita dan anda cerita lagi lama. Ni di antara tempat dia kunci. Satu. Ni hak cerah sikit. Ni gelap sikit. Hak atas ni gelap sikit. Macam warna-warna kaki lah. Hak bawah ni warna dia belah tapak kaki dah. Di tengah-tengah border gelap dan cerah ni, dia ada satu garisan kekuatan yang jadi suis kepada tulang belakang. Tapi dalam bab magic saya ni mesti ada tempat setan-setan yang kunci rumah tangga dia duduk sini. Sampai sini, sampai belah dalam ni. Belah dalam ni, kalau kita tekan belah dalam ni rasa sakit di pinggang. Tekan sini, sakit rak di pinggang.
Dia kunci lah. Di pinggang. Kunci itu kunci kepada kebahagiaan rumah tangga. Jadi orang-orang dulu, orang kata sama tu fikir kalau dia kunci situ nak buka macam mana. Sedangkan di antara barang yang mujarab adalah telur. Maka dia tulis kalimah Allah. Lepas tu kita peracah. Bila peracah tu maknanya seolah kalimah Allah tak ada dah. Bekas kalimah Allah tu. Kalimah Allah tak ada dah. Secara direct tak ada dah. Secara nyata suti-suti tak ada dah. Yang ada yang acur dah. Disapukan tempat-tempat tu maka diisap lah. Anasir yang hitam. Anasir hitam tu dia isak. Akhirnya jadi kalau anasir hitam tadi bata, dan dengan bata itu dapatlah maknanya orang yang ada masalah rumah tangga itu bersama dengan isteri dia. Maka selesailah masalah. Ana rasa itulah di antara beberapa perkara yang Ana boleh cerita tentang berubat dengan menggunakan pendekatan telur. Iaitulah menyapukan telur itu ke seluruh badan. Di sana ada satu lagi kaedah telur, iaitulah kita buat masuk penyakit ke dalam telur melalui kedua kaki dia kepik telur itu. Dan rasa ini kita bincang kemudian lah. Di masa-masa akan datang insyaAllah. Nah, rasa bab ni kita berhenti situ dulu. Ada muskilah boleh bincang lah. Syekh, tadi Ana terkeluar. Cuma doa Jibril itu, Ruqyah Jibril itu Syekh ada bagi ke macam mana tadi? Ana tak tulis lagi. Ana tulis dalam ni. Sebab yang tadi tu untuk tulisan pada telur tu dia ada 7. Yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua awal Baqarah ayat 1 hingga 5, yang ketiganya surat ayatul kursi. Yang keempatnya baca ayat surah Yunus tu qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Yang kelimanya ya sayuhzamul jam wa yawalluna ad-dubur surah Qamar ayat 45. Yang keenamnya Allahumma inni a'udzubika min syarri syayatin tu sampai habis. Yang ketujuh doa Jibril, tapi yang ketujuh yang qahar ni untuk urusan rumah tangga kan macam mana? Yang sebab anda terkeluar tadi tu. Yang tujuh ni yang qahar la ilaha illallah qahar ni kita boleh letak pada ganti pada telur yang ketujuh, ataupun kita boleh ganti pada bahagian sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur tu pun boleh. Jadi doa Jibril yang ketujuh tu boleh ganti yang tu, ataupun yang doa Jibril ni guna tempat lain. Maknanya kalau yang masalah rumah tangga dia tidak buatlah rupaya Jibril ni. Okay, melainkan kalau tukang rawat tu nak buat 8 malam. Mana 8 pagi. Pakai 8 biji. Tapi kaedah perubatan pasal perubatan Islam ni dia mengambil kira tempoh rawat dan nak tengok sembuh adalah dalam masa 7 hari. Jadi dia buat 7 biji sahaja. Nak buat 10 boleh, nak buat 30 boleh. Tapi macam kalau orang buat pay ni dia ada dos dia. Jadi dos untuk benda-benda gangguan ni kita tengok dalam masa 3 hari, 7 hari. Dia ada angka hari dia lah. Jadi biasa dia buat 7 hari. Tak ada 8 hari tu tak ada. Kalau nak buat juga lagi, katalah 11 hari katakan. Tambah lah. Jadi berubat masa 8 hari tu tidak ada. Jadi dia tukar lah. Tapi kalau kita rasa nak buat 8 hari katakan, kita nak berubat diri kita sendiri 7 hari, lepas tu tambah satu lagi lah bagi engkau. Tak apa, tak ada masalah. Cuma package berubat tu dia buat masa seminggu. Seminggu tu maknanya gangguan tu boleh jadi hilang. Mula dari kita berubat tu, hari pertama dia tak lari je, hari kedua dia tak lari je, hari ketiga tak lari. Kali dia nak lari, hari ketujuh mesti lari. Maknanya mesti ada kesan dah berubat hari ketujuh. Kalau tak ada kesan berubat maknanya tu lah. Sebenarnya boleh juga. Tapi kaedah orang dulu lah. Nanti Syekh kongsi doa Jibril tu Okey. Syekh nak tanya ni, untuk kaedah
Mari tolong ni. Dia boleh merawat santol ke Syed? Boleh. Biasa santol pun digunakan juga lah. Ya. Ada soalan boleh tanya, tak ada kita tutup dulu, tapi anda masih nak tulis dalam WhatsApp lagi. Ayat yang sebab bila orang tanya berhujah sebab Nabi tak guna telur dan sebagainya, kita ambil yang Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar tu kan. Ambil sebagai hujah lah. Surah Al-Imran ayat 191 yang tu Boleh. Sebenarnya Nabi ni dia tunjuk cara umum sajalah. Maksudnya Nabi guna bahan-bahan itu maknanya Nabi guna daun bidara lah. Maksud dia kalau kita belajar melalui ibaratun nasi, daun bidara makna daun bidara lah. Tapi kalau kita belajar dengan makna dilalah maknanya Nabi menggunakan tumbuh-tumbuhan, maka semua jenis tumbuh-tumbuhan tu jadi boleh luah gitu. Ku wajah dilalah. Jadi maknanya sekarang ni, jadi masalah kita orang Islam ni, kita suka ambil makna zahir. Makna zahir itu maknanya Nabi guna daun bidara, kita pun spesifik kepada daun bidara sahaja. Sedangkan ulama dulu huraikan dah makna daun bidara itu adalah contohnya tanam-tanaman. Semua jenis tanam-tanaman maknanya adalah kegunaan di antaranya untuk tujuan tu juga. Jadi boleh lah. Okey. Nampak fahamlah kira tu? Maka insya-Allah kita berhenti sini dulu malam ni. Kita sama akan datang pula insya-Allah. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ij'alna min awliyaika as-salihin wa ibadika al-muqarrabin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Syekh. جزاك الله خير. Jazakallah khairan. Makasih Syekh.